Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 5 hari bulan 2 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin bab yang ke-73. Bab yang ke-73, Babu Husnil Khuluq. Babu Husnil Khuluq. Bab pada menyatakan berbudi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Itu dia panggil Husn al-Khuluq. InsyaAllah dalam bab ini Imam Nawawi bawa kepada kita 2 ayat dan 11 hadis. Kita akan cuba secara ringkas-ringkasnya untuk tamatkan bab ini insyaAllah. Yang pertama, bila kita kata al-khuluq ataupun al-akhlak, apa makna akhlak? Ini pelajar-pelajar tanda ni. Al-akhlak iaitu al-amrul jami' li khisalil khair wa a'malil bir. Itu dia panggil definisi secara mudah, semua terkumpul semua jenis kebaikan dan amal-amal yang baik yang disusun oleh syarak, maka itu nama dia akhlak. Lawan dia buruk akhlak. Akhlak tak baik. Maka sesiapa yang dapat memasang ciri-ciri yang mulia dalam diri dia, dalam jiwa dia, maka akan terzahirlah pada anggotanya, pada perkataannya perkara-perkara yang baik. Makna punca kebaikan duduk di mana? Duduk dalam jiwa, dalam hati. Sebab itu sebahagian ulama mendefinisikan al-akhlak itu husnul khuluq, iaitu ikhtiyarul fadail wa tarkur razail. Akhlak yang mulia itu kita pilih benda-benda yang baik, yang mulia, kita tinggal benda yang hina. Maka itu nama dia akhlak. Oi, orang ini tidak berakhlak. Maknanya banyak kategori. Ada akhlak kita dengan Allah, ada akhlak kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih-lebih lagi dalam kehidupan seharian ini akhlak sesama kita. Akhlak sesama kita. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bawa kepada kita 2 ayat. Ayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang mulia. Allah kata, Allah Ta'ala beri anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha menyimpulkan akhlak Nabi dengan 2 patah perkataan, kana khuluquhul Quran. Aisyah kata kalau mau nak tengok akhlak Nabi, Quran sebuah tu, itulah akhlak dia. Apa yang Allah suruh buat, dia buat, yang larang dia tinggalkan. Itu jawapan yang paling ringkas dan mantap yang diberi oleh Sayyidah Aisyah apabila ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Maka Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, jiwa dia sendiri itu orang baik, orang yang lemah lembut, kemudian disusun pula dengan tarbiyah rabbaniyah yang disusun oleh didikan daripada Allah Azza wa Jalla melalui wahyu. Maka nurun ala nur, kata orang, cahaya di atas cahaya. Orang yang memang baik dengan akhlak pula yang mulia, maka bertambahlah kemuliaannya sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua,
wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini, dalam ayat surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 134 ini, Allah cerita sifat al-muttaqin, sifat-sifat orang yang bertakwa, yang layak ke syurga. Siapa dia? Di antara sifatnya, al-kazimin al-ghaiz, orang yang menahan amarahnya ketika nak marah. Jangan waktu nak marah tu kita maki, kita sumpah, kita macam-macam kita kata. Habis semua perkataan dah keluar, kemudian baru kita gosok dada, alhamdulillah, nasib baik aku sabar. Kita kata Masya Allah. Kalau itulah ciri-ciri orang sabar, maka dunia ni semua orang sabar berlaku. Kan? Orang sabar ni orang yang boleh menahan kemarahan waktu nak marah. Yang kedua, sudah berlaku peristiwa yang tak baik, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Maknanya kita ada dua perangai yang baik. Kalau kita nak marah, kita tahan. Waktu orang buat tak baik dengan kita, kita maaf. Itu dua saja. Allahu Akbar. Ayat yang pertama tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim, itu surah Al-Qalam, ayat yang keempat. Baiklah para jemaah sekalian, dua ayat sudah selesai kita. Kemudian kita berpindah kepada hadis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita, ada 11 hadis dalam bab ini. Kita akan baca kesemuanya insya-Allah secara ringkas. Huraiannya ringkas. Hadis kena baca penuh. Hadis yang pertama nombor 621. Dalam kitab nombor dia 621. Ini hadis yang pertama dalam bab ini, bab husnul khuluq. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, muttafaqun alaih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik budi pekerti, akhlaknya yang paling baik. Itu dia panggil. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita baca di atas tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian kata Anas, ahsanun nasi khuluqa. Maknanya Allah Ta'ala sebut, masyarakat pula boleh tengok siapa yang duduk dengan Nabi, dia boleh merasai, menjiwai apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadang-kadang kita dengar cerita, orang kata, pak cik tu baiklah, masya-Allah. Ataupun orang cakap, dia tu jangan pergi dekat, garang tu. Lebih garang daripada singa lapar, contohnya. Jadi kita nak pergi dekat takut. Ataupun orang ni kata orang baik, tapi kita tengok dia macam biasa-biasa. Tetapi bila kita bergaul duduk, baru kita nampak, apa yang dikhabarkan itu sadaq, benar. Ataupun sebaliknya, indah khabar dari rupa. Maka kalau Anas yang bercakap sedemikian, layak. Sebab apa? Anas berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tuan-tuan tanda, Anas duduk di rumah Nabi berapa tahun? 10 tahun, bermula daripada Nabi sampai Madinah, sampailah Nabi kita wafat. Anas khadam, dia panggil khadam. Wallahu alam, dia duduk di rumah ataupun dia khidmat. Itu yang betulnya, Anas telah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang kedua juga hadis Anas, macam sambungan kepada akuan dia, Nabi kita sebaik-baik akhlak. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ma masistu dibaja wala harira alyana min kaffi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, wala syamimtu raihatan qattu atyaba raihatin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li qattun uff wala qala li syai'in fa'altu lima fa'altah wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza, muttafaqun alaih. Hadisnya ini daripada Anas lagi radhiyallahu anhu, Anas kata apa? Tanda tengok ni pelajar. Dia kata, aku belum pernah memegang sutra tebal maupun sutra yang nipis yang lebih halus daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tangan Nabi itu lembut. Kalau orang pegang sutra tu sedap, tangan dia lebih lembut lagi. Kita kata sallallahu alaihi wasallam Allah Taala. Tapi ingat baik, tangan yang lembut ini, tangan ini yang menjatuhkan hukuman rejam kepada orang yang berzina, menjatuhkan hukuman potong tangan kepada orang mencuri, menjatuhkan hukuman sebat kepada orang yang orang muda yang berzina ataupun orang yang minum arak, dan tangan ini menghunuskan pedang kepada sesiapa yang menentang Islam. Dia kata, oh, tangan dia lembut orang lembut ni lah, jangan salah faham. Maknanya sifat kejadian dia tu sangat menarik. Itu maksud dia begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Anas, dan aku belum pernah mencium suatu bauan pun yang lebih harum daripada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, ini baru sampai ke tajuk kita. Sungguh aku pernah menjadi berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nah, tadi kita sebut di 10 tahun. Dia khidmat 10 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan, "Hey." Dia terjemah cih sini. Cih ni bukan benar. Off. Maknanya kata apa ni? Gitulah bahasa kitanya. Kalau kata cih ni bukan, tak pernah kata, apa begini? Atau menegur dengan ucapan, kenapa kamu buat seperti itu terhadap aku yang aku kerjakan, dan baginda tidak pernah menegur dengan ucapan, kenapa kamu tidak berbuat demikian terhadap apa yang aku tidak kerjakan. Hadis ini muttafaqun alaih. Para pelajar, tanda betul-betul hadis ini. Hadis ini dua dimensi. Dimensi yang pertama, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Akhlak Nabi yang sangat mulia, dan tubuh fizikal dia sendiri mulia. Tangannya lembut, tidak kasar, bau dia harum, tidak busuk, kan. Kemudian Anas kata Nabi tak banyak kerana. Baik, kata di para ulama, jangan lupa hadis ini juga menjadi kelebihan kepada Anas. Sebab apa? Tanda ni para pelajar, hadis ini menjadi kelebihan kepada Anas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan diam kalau Anas buat benda tak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muallim, al-murabbi, al-muaddib. Dialah pengajar, dialah pendidik, dialah pembimbing. Mana kalau Anas buat tak kena, dia akan tegur. Kenapa begini Anas buat? Kenapa begini? Maka di sini ini dia panggil latifah, satu sentuhan yang perlu kita besarkan, bahawa khadama Anas telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, falam ya'tarid alaihi, Nabi kita tak pernah komen apa yang dibuat oleh Anas, li tamami fi'lihi au qurbi tamami, kerana sempurnanya tugasan yang dibuat oleh Anas. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi hadis ini dua pihak. Pihak yang paling utama, Nabi kita akhlak. Pihak yang kedua, Anas sendiri. Kita ni, kalau orang yang bekerja dengan kita, kita bagi arahan, dia buat dengan sempurna, tapi kita masih lagi komen, masih lagi kritik, maka itu bukan salah kita. Itu salah orang itu yang bermasalah, kan? Jadi dalam masalah ini, kenapa Nabi nak komen? Anas sudah buat perkara yang terbaik. Kalau ada benda yang kurang sempurna, itu Nabi kita memaafkan,
dia tidak komen banyak, itu menunjukkan akhlak Nabi yang sangat mulia. Jadi dua-dua kita. Tapi kita sekarang ni, Masya Allah, Tabarakallah, kita hanya pandai komen, tapi kita juga tak muhasabah diri kita. Ni hari ni kalau kita baca dalam Facebook, bagaimanalah semua arahan-arahan yang dikeluar oleh pihak pemerintah contohnya semua di komen belaka, kan? Tapi kita sendiri pula tidak tengok, kita sendiri juga tidak berakhlak, tidak beradab dalam perkara-perkara yang dia komen itu. Maka kita mengatakan kita hanya pandai bercakap. Dari hadis ini kita kata radhiyallahu taala anka ya Anas, Allah Ta'ala lah bagi keredaan kepada Anas darjat yang tinggi sehingga nak duduk 10 tahun dia khidmat dengan Nabi. Nabi tak komen banyak kerana Anas juga telah menjalankan tugas dengan baik. Kalau Anas cuai, nasai Nabi kita akan tegur. Benda yang kecil lagi pun Nabi tegur, takkan yang banyak-banyak Nabi tak tegur, kan? Tengok bila anak tiri dia Umar bin Abi Salamah makan makanan yang kata orang duk ranya makanan, tidak ambil Nabi lah, ya ghulam samillah kul biyamin mimma yalik kul biyaminik. Nabi tegur. Dan Anas juga dalam satu hadis lain ada juga peristiwa Nabi suruh Anas pergi buat satu benda, dia pergi jumpa kawan-kawan dia duk main, dia budak. Nabi lalu Nabi pula telinga dia. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang tersebut. Boleh jadi masa tu dia masih lagi kanak-kanak, di akhir hayat Nabi dah 10 tahun, matanglah Anas pun, kan. Baiklah para jemaah sekalian, kita kalau bercakap tentang sahabat, kita rasa tak jemu, tak puas, kerana daripada akhlak mereka lah kita belajar untuk berakhlak, insya-Allah. Hadis yang ketiga, wa 'anis Sa'b bin Jassamah radhiyallahu anhu qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qala sallallahu alaihi wasallam inna lam naruddahu alayka illa anna hurum, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada As-Sa'b bin Jassamah radhiyallahu anhu berkata, aku menghadiahkan seekor keldai liar. Dia panggil himar wahsy, himar liar ni. Ada setengah ulama kata himar wahsy ni zebra, kuda belang tu. Maknanya dia tangkap kuda belang, kemudian dia nak bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menolaknya, mengembalikan benda itu pada saya. Nabi tak ambil. Ketika baginda sallallahu melihat perubahan mukaku, kita ni kalau kita beri benda kepada orang, orang tak nak ambil, jatuh air muka kita tak? Kita dengan penuh ikhlas bawa barang nak bagi hadiah, tiba-tiba kata, oh la, no. Kecil hati kawan. Betul? Maka Nabi sallallahu bila tengok muka Sa'bah ni berubah sebab Nabi tak nak ambil, maka baginda langsung bersabda, ya Sa'b, sesungguhnya aku tidak bermaksud menolak pemberianmu, hanya sahaja aku tak boleh ambil sebab aku sedang berihram. Hadis ini muttafaqun alaih. Jawab dianya, As-Sa'b bin Jassamah ni dia tak pakai ihram, tapi dia pergi tangkap hayawan perburuan. Maka oleh kerana Nabi pakai ihram, Nabi tak nak ambil. Tak boleh kita, kalaulah kita pakai ihram, orang tangkap hayawan berburu untuk kita, tak boleh. Mana orang yang dalam ihram ni tak boleh tangkap hayawan perburuan, tak boleh makan pun tak boleh. Kecuali orang pergi tangkap di lain tempat yang kita langsung tak tahu, tiba-tiba dia bagi hadiah pada kita, maka itu boleh. Di mana tidak ada kaitan kita. Dia spontan, dia pergi berburu, tiba-tiba dia tengok kita mari pakai ihram, jumpa tengah jalan, oi tuan-tuan haji, saya makan makanan yang saya sediakan ini, jamuan untuk para musafir, maka itu boleh. Itu berbeza di antara orang yang ihram itu berburu untuk kita ataupun untuk orang lain. Baik, dalam bab ihram ni tuan-tuan tengoklah dalam kuliah kita tentang haji. Cuma yang ana nak besarkan di sini para jemaah sekalian, iaitulah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak jaga perasaan Sa'bah, nak jaga perasaan dia, air muka dia supaya tidak orang tak kecil hati. Nabi nyatakan sebab. Nyatakan sebab boleh.
Contohlah kita hari ni, kalau kita ada orang jemput kita makan, kita baru sudah makan. Kita maklum kan, alhamdulillah saudara, anak baru je sudah makan tadi. Ingatkan tak ada jamuan kat sini. Ya. Rupa-rupanya disediakan jamuan, maka saya makan sikit lah. Maklum sajalah, umur kita ni dah kolesterol pun dah tinggi, darah tinggi pun dah ada. Jadi anak ambil orang panggil musyarakah dalam majlis. Kita duduk, paling tidak pun kita ambil kuih ke sikit. Kalau gulai tu sedap, ambil lah satu sudu, dua sudu, try minum air sama-sama. Baik. Tapi dari itu kita tolak terus. Oh jangan, saya tak makan. Tak makan. Silakan saya nak balik. Lah, kecil hati kawan. Maka setiap perkara yang kita nak tolak pemberian orang, mesti ditolak dengan sebab yang munasabah, yang logik. Yang sahabat kita tidak kecil hati dan dia boleh menerima, kenapa kita tak ambil? Wallahu alam. Apa saja orang bagi. Kadang-kadang orang bagi dengan apa ni, ada udang di sebalik mi, kata orang. Waktu selepas banjir dulu, ada sekumpulan datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kami nak bagi saham satu lot saham ni 1,000, tak silap saya ke berapa. Kita pun ambil lah, orang nak bagi. Siap dia ambil gambar, sudah ambil gambar sekejap, letak di Facebook. Dalam tak sampai 1 jam, ramai orang WhatsApp mengana, call, telefon dia tu, Ustaz, kenapa masuk ni? Bahaya ni, skem dia ni, skem pelaburan di Mekah yang berbentuk skem cepat kaya ni. Kita kata astaghfirullahalazim. Saya tak tahu, saya ingat orang bagi sedekah betul-betul. Maka kita juga kena tahu. Kalau tengok gaya orang tu nak bagi benda kepada kita dengan ada kata orang boleh menimbulkan curiga, kita kata maaf tuan, saya tak boleh ambil sebab boleh menimbulkan masalah, boleh menimbulkan fitnah kepada saya ataupun kepada institusi yang kita jaga, maka jangan kita. Itu. Yang penting kita kena bagi tahu sebab-sebab kenapa kita tak boleh terima. Baik. Kita pergi kepada hadis yang keempat. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu tentang al-birru wal ithm, tentang kebaikan dan dosa. Nabi jawab 2 patah je. Ini dipanggil jawami'ul kalim. Jawapan dia pendek tapi makna dia panjang. Nabi kata apa? Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Allahu akbar. Wal ithmu, dosa itu pula apa? Kejahatan adalah sesuatu yang merisaukan hati. Dan kamu tidak senang apabila hal itu diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Maknanya kalau kita buat satu benda, tak mahu orang tengok, tak seronok kita kalau orang tengok, maknanya benda tu tak baik lah tu. Kan? Kecuali benda-benda kerja buat kita yang rahsia, kita tak mahu orang tak, itu cerita lain. Contohnya kita duduk tengok video, tiba-tiba ada orang datang, cepat-cepat kita sembunyi. Kenapa tu? Maknanya ada benda tak boleh. Kalau tengok video ceramah, video live kuliah ni, kenapa nak sembunyi pula? Tengok gambar ke apa benda. Maknanya itu dia panggil dosa. Itu kalau kita ada benda yang terdetik dalam hati kita, tak mahu orang tengok dan rasa malu, maka itu tak baik. Mana ini ukuran orang ada iman. Orang tak ada iman, Masya Allah, tabarakallah, mana ada sifat malu dia. Tak malu dah. Mari zaman kita pula, dia buat main-main pula. Malu apa bosku? Pula, kan ni, lagi penat. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini telah kita bincang syarah dia dalam babul wara' wa tark asy-syubhat dalam sirian dulu. Baik, kita berpindah kepada hadis yang kelima. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan
wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As, dia dua beranak tu radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat kejahatan dan tidak menyuruh untuk melakukan kejahatan. Nabi kita tak buat benda tak baik. Fahishan di sini tanda pelajar, dia terjemah bebas sangat ni. Fahishan ay natiqan bil fuhshi. Tulis. Nabi kita tak pernah berkata, mengeluarkan perkataan yang buruk. Itu makna fahish. Wala mutafahishan, dan tidak juga kuat sangat mengeluarkan perkataan yang tak baik. Tulis mula terjemahan dia. Nabi kita tidak pernah berkata perkataan lucah, perkataan yang tidak baik, dan tidak juga banyak mengeluarkan perkataan itu. Itu baru betul dia punya makna. Dan Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu semua adalah orang yang paling baik budi pekerti akhlaknya. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam hadis ini, Nabi kita SAW mengajar kepada kita jangan mengeluar perkataan yang buruk-buruk. Sama ada perkataan lucah, perkataan kurang sopan, maki-makian, bohong, dan macam-macam jenis perkataan yang tidak baik. Nabi tak keluar. Ni anda tengok ada juga setengah-setengah masyarakat netizen dipanggil ni. Tak kiralah yang bersifat ustaz ke bersifat biasa. Kalau dia tulis di Facebook, dia maki-maki orang. Senang-senangnya, dasak-dasak dia punya makian kan. Kita kata jangan. Ini bukan akhlak. Nabi tak ajar seperti ini. Nabi tak didik umat dia bersikap sedemikian. Baiklah para jemaah sekalian. Hadis yang ke-6, nombor 626. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq wa inna allaha yubghidul fahishal badhi, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang muslim pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, hadis ini mengisbatkan mizan, neraca timbangan amal pada hari kiamat itu sabit. Yang kedua, sesungguhnya Allah SWT membenci orang yang keji dan suka berkata kotor. Allahu akbar. Tuhan tak suka orang yang suka mengeluarkan perkataan yang buruk. Jadi dua hadis ini jelas kepada kita, siapa nak berat timbangan amalannya pada hari kiamat esok, buatlah benda, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Siapa dia nak akhlak, siapa dia nak ringan timbangan, keluarlah perkataan yang buruk-buruk. Kata orang, percakapan itu tak ada harga, tak ada jual beli, tak payah bayar, boleh bercakap je, tapi harga dia sangat tinggi. Kan dalam hadis yang sahih Nabi kata, ada orang yang satu kalimah boleh membawa ke syurga, ada orang satu kalimah menjahanamkan dia ke dalam neraka, wal-iyazubillah. Marilah kita belajar kontrol kata-kata kita, ucapan kita, tulisan kita daripada terikut-ikut dengan orang-orang yang tidak baik, akhlak yang buruk. Tak kiralah siapa saja orang itu. Hadis yang ketujuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nasal jannah. Allahu akbar. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasan nara faqala al-famu wal farj. Rawahu at-Tirmidzi
Wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai sesuatu perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Manakah apakah lorong jalan yang menyampaikan orang ke syurga? Maka Nabi sallallahu menjawab dua patah je. Yang pertama, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, husnul khuluq, mempunyai akhlak yang mulia. Dua ni menyebabkan ramai orang ke syurga. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pula mengenai sesuatu yang paling banyak menghumban manusia ke dalam neraka, apa sebab? Nabi jawab dua perkara juga. Al-famu, mulut, wal farju, dan faraj. Dua lubang inilah yang mencelakakan manusia, yang menghumban manusia ke dalam neraka, wal-iyazubillah. Ada kalanya orang ni farak dia tak terlibat apa-apa sebab dia orang baik, tapi mulut pula celupar, mulut pula leza bercakap benda tak baik. Ada orang itu mulut tak bercakap tapi duduk zina, senyap-senyap, sama juga. Dua lubang inilah yang mencelakakan orang. Setengah ada ulama mengatakan nikmatnya sejengkal tetapi balanya berterusan. Na'udzubillah. Nikmatnya sejengkal, balanya berterusan, balanya panjang. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara hadis yang menyebut tentang bahayanya lidah, kan? Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-8. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, Allahu akbar, orang yang paling baik budi pekertinya, akhlak. Hadis ni hadis akhlak, kan? Dan orang yang paling baik di antara kalian, iaitulah orang yang paling baik terhadap isterinya. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak jadi orang baik, nak buat baik kepada keluarga kita, kepada isteri. Isteri ni, waktu suami dia pergi minta dengan ayah dia dulu, anak orang tu disayangi oleh ayah dia, oleh mak dia. Anak kesayangan kadang-kadang. Tak, tiba-tiba boleh suami buat hina kawan ni pula. Macam-macamnya kata, macam-macamnya khianat. Kita kata itulah manusia yang tidak baik atas dunia ini. Nak jadi orang baik, buat baik pada isteri. Memang kena buat baik pun. Dia buat baik kepada kita, kenapa kita tak nak baik dengan dia, kan? Itu dia panggil. Ada setengah isteri ni, dia takut tak baik kepada suami menyebabkan dia masuk neraka, maka dia minta cerai. Kata di para ulama, nak cerai itu kena tengok sebab, kena tengok illah. Kenapa? Kalau cerai itu sebab suami dia buruk perangai, akhlak yang buruk, cacat ke, tak sempurna ke, busuk sangat ke, dia punya bau macam-macam, maka kita kata logik. Tapi kalau tak ada sebab, tiba-tiba nak bercerai, itu mainan syaitan nama dia. Was-was syaitan, wal-iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini juga kita huraikan dalam hadis nombor 278, babul wasiyah bin nisa, di awal kitab dulu. Allahu akbar. Tuan-tuan undur balik ke belakang. Kita pergi kepada hadis yang ke-9, hadis nombor 629. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Rawahu Abu Daud. Maksud dianya, kata Aisyah radhiyallahu anha,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin dengan budi pekerti akhlaknya yang baik dapat mengejar darjat orang yang selalu berpuasa dan solat malam, makna qiyamul lail. Allahu akbar. Kata di para ulama, orang nak berpuasa siang ni bukannya senang. Kita yang jarang-jarang puasa ni rasa lembek kalau puasa, penat kan. Tak bermaya selalu kalau puasa. Orang yang nak berdiri malam pun bukan senang. Ada orang boleh bangun, ada orang tak boleh bangun. Baik, bagaimana kita nak cover dua-dua ni? Siam puasa, malam berdiri. Iaitulah dengan berakhlak yang mulia. Allah. Macam mana akhlak mulia? Tutur kata kita sopan, tak bercakap benda yang tak baik, jumpa orang senyum, ada orang susah dibantu. Itu akhlak sama-sama makhluk. Akhlak kita dengan Allah, puasa dengan qiyam. Mana puasa dengan qiyam itu hubungan di antara kita dengan Allah. Tapi boleh jadi kita lemah di situ, kita kuat untuk berakhlak mulia dengan manusia, kita juga dapat meraih pahala yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu khutbah yang ana sampaikan, apabila PKP datang, haji ditunda tahun 1441. Alhamdulillah saya sempat menyampaikan beberapa ciri-ciri amalan yang meraih pahala haji. Di antaranya tengok ni, kita tak mampu nak berdiri malam, tak mampu puasa siang, tapi kita mampu berakhlak yang mulia, insya-Allah. Maka kita boleh cover balik benda-benda yang kita tertinggal tadi. Masya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada hadis yang ke-10. Sebelum yang terakhir, hadis nombor 630. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Allahu akbar. Ini juga besar sekali. Hadisun sahih rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Maksudnya daripada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi syurga. Makna tepi bukan luar syurga, dalam. Tapi orang panggil peringkat awal, bawah ni. Siapa dia dapat ni? Bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Kita tahu kita benar, orang itu silap, tapi kita tak mau berdebat. Cuma kita nyatakan, tuan, yang betulnya begini-gini. Kalau dia nak ajak kita, dia challenge kita untuk debat, kata maaf lah, muzakarah boleh, debat saya tak mau. Sebab bila kita muzakarah, kita nak mencari yang benar. Kalau kita bermujadalah, berdebat, kita nak cari kemenangan. Itu perbezaannya. Sebab tu lah panggil pertandingan debat. Maksud apa? Nak tengok siapa menang. Tapi kalau kita bermuzakarah, kita nak mencari siapa yang benar. Itu perbeza. Maka Nabi kata, siapa dia tak mau berdebat, walaupun dia benar, maka orang tu dapat duduk di rabadil jannah, di awal syurga. Yang kedua, aku juga menjamin rumah di tengah-tengah syurga bagi seseorang yang meninggalkan dusta meskipun dia bersenda gurau. Dia bergurau, tapi bergurau dengan tipu-tipu je. Jangan. Ini ada tengok ni, kadang-kadang penceramah kita ni yang terlebih lawak jenaka, benar juga tu. Oh, dia bawa cerita pemandu bas boleh masuk syurga banyak. Sebab apa? Sebab duk bawa macam-macam cerita. Kita kata panglipu lara, jangan masuk dalam perkara-perkara ghaib, ya. Sebab benda-benda ghaib kita tak tahu kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita rempuh masuk dalam perkara yang tak baik. Mana Nabi kata jangan bohong
walaupun dalam bentuk gurau-gurauan. Ni ada setengah orang dipanggil April, 1 April ke apa benda. Oh, ni gurau karut ni. Ini perbuatan yang sangat tidak baik, kan? Sangat tidak baik. Jangan ada gurau satu kali. Maka yang pertama sekali, bila kita berdebat, kita akan berlakunya ikhtilaf. Bila berlaku ikhtilaf, kita akan berlaku apa? Berlaku syiqaq, balah. Mesti dah. Paling tidak berkecil hati, kedua hati. Ni ada setengah orang ni, musim kita lah, musim Covid ni. No. Ada orang yang boleh menerima SOP yang dibuat oleh kerajaan. Akur dengan keputusan wali amri. Ada yang tak akur. Kita mesti mempertahankan hadis Nabi walaupun melanggar SOP. Nak solat juga rapat-rapat. Memanglah kita nak solat rapat. Tapi apa boleh buat suasana yang tidak sesuai macam ni? Kita terpaksa kena akur. Oh, dia pertahan. Siapa dia, mana-mana ustaz yang pertahan ni, maka dia sudah menjadi ustaz WHO sunnah. Oh, ayat dia power betul. Kan? Kita kata ini termasuk dalam jidal. Nak berdebat, maka ini akan menimbulkan sakit hati dan sebagainya. Pasal itulah kita kata, kalau kita nak buat, kita buatlah. Beberapa orang yang kita solat, jangan pergi masjid. Tak payah ikut SOP, buat di rumah kita. Solat rapat-rapat. Nak pijak kaki pun boleh. Tak ada orang larang, silakan. Ini. Yang kedua, jangan berbohong walaupun bergurau. Ini juga ada masalah. Yang ketiga, wa bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu, dan Nabi menjamin syurga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak yang baik. Allahu akbar. Ini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, hadis ini mengajar kepada kita erti saddu zara'i. Mana kita sekat jalan yang boleh membawa kepada permusuhan. Bila kita mula berbalah, kita mula berdebat, mula berkelahi, maka akan jadi perkelahian dan masa muka sudah pasti. Sebab itulah jangan buka pintu-pintu ni. Anda duk tengok dalam grup-grup kita hari ni, ramai orang yang tak ikut SOP. Dia tahu kita tak suka benda, dia masuk juga. Asap juga. Jadi kalau kita nak asap juga, kita buat geng sendirilah, senang. Yang satu kepala dengan kita, kita lawan je kat situ. Kita perli orang-orang yang ikut SOP ni contohnya. Nah, bagus, senang. Ini tidak. Baiklah para jemaah sekalian. Cuma kita perli tak boleh, tapi muhasabah boleh. Macam apa yang berlaku pada hari ini. Saya duduk tengok dalam senarai tadi, Kuala Lumpur membenarkan solat Jumaat sampai penuh masjid. Bahkan kalau nak tengok dalam kenyataan KKM, mereka positif COVID lebih ramai daripada tempat kita. Ada negeri lain pun sama juga, boleh penuh masjid. Ada yang menghadkan 200 sampai 500 orang. Kan? Tiba-tiba mari tempat kita, mari setengah negeri 12 orang je boleh. Setengah negeri boleh 50. Kita kata kenapa tidak selaraskan? Kenapa kita terlalu... Maka ini boleh muhasabah. Bukan bermakna kita mencabar SOP. Bukan makna kita mencabar wali. Tapi kita minta dimuhasabahkan. Sebab ini din. Ini syariah. Kalau setakat 2 minggu tak solat Jumaat, logik. Tapi ini sudah masuk 1 tahun. Kita sudah menghampiri 1 tahun. Tak kalah kita nak seperti ini lagi, maka kita kata muhasabah. Tapi kalau nampak nak berdebat, tutup pintu. Jangan dimasuk. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir. Hadis yang diriwayat, hadis nombor 631. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutashaddiqun famal mutafayhiqun. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mutakabbirun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Jabir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai. Dengar ni. Kita nak suruh Nabi cinta kita, Nabi sayang kita, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, iaitulah orang yang paling baik budi pekerti akhlaknya di antara kamu. Ya Allah. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, na'udzubillah,
Dan paling jauh tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat, iaitulah as-sarsarun, orang yang banyak berbicara. Kecek banyak dipanggil sarsarun. Kathirul kalam takallufan. Takalluh ni mana kalau dia berbicara agak nampak hebat. Kata-kata tu hikmat saja. Saya dengan ini, itu dia panggil sarsarun. Cakap, dia panggil, tengok nota di bawah tu. Kalimah sarsaru ialah orang yang paling berbicara memaksa diri. Mana nak cakap luar lebih. Kadang-kadang kita orang Kelantan cakap luar pelik juga tak? Tuan-tuan, tujuan saya duduk bercongkos di hadapan ini. Duduk bercongkos pula dah. Congkos mana duduk lah. Jadi luar, lebih luar. Jangan. Kita bercakap dengan bahasa-bahasa yang biasa-biasa. Wal mutasyaddiqun. Siapa mutasyaddiqun? Orang yang berbual dan bermulut besar. Mutasyaddiqun ni panggil apa ni? Mutasyaddiqun, tengok nota di bawah. Orang yang berlagak sombong kepada orang lain dengan ucapannya. Kalau dia macam kalau orang lain ucapan orang lain lembek belakang. Ucapan saya ni lah. Dengan ini. Dia punya ucapan. Saya ulang sekali lagi. Besar cara dah. Serta apabila berbicara seolah-olah penuh isi mulutnya kerana ingin membaguskan dan mengagungkan tutur katanya. Yang ketiga, wal mutafaihiqun. Siapa dia mutafaihiqun? Sahabat pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia mutafaihiqun tu? Orang yang banyak berbicara dan suka berbual. Kemudian apakah maksud mutafaihiqun? Orang yang bermulut besar tu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, al-mutakabbirun, orang yang sombong dalam percakapannya. Na'udzubillah. Tengok nota di bawah. Adapun kalimah al-mutafaihiqun berasal dari kalimah faihaq. Berasal daripada kalimah al-fahku. Alif lam fa ha qaf. Al-fahku. Yang bererti berisi penuh. Iaitu orang yang memenuhi mulutnya dengan pembicaraan dan panjang lebar dalam perbicaraannya. Serta berbicara tidak jelas kerana sombong dan ingin meninggikan diri, serta ingin menunjukkan keunggulan dirinya ke atas orang lain. Ini bahaya belakang ni. Nyakit mulut belakang ni. Tirmizi menyatakan daripada Abdullah Mubarak dalam menjelaskan akhlak yang baik. Habislah kita. Baik. Sebelum pergi ke Tirmizi itu, kita pergi kepada hadis kita ni. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri 3 golongan yang bercakap lebih. Bercakap tu gak nak suruh penuh mulut, bahasa-bahasa standard. Percakapan dia tu tak boleh orang kritik. Hebat sekali. Cakapan orang lain tak boleh. Maka tengok nota, tengok akhir kita. Warawat Tirmizi an Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak menafsirkan makna husnul khuluq tu apa dia? Akhlak yang mulia. 2 ya dia kata. Talaqul wajhi wa bazlul ma'ruf wa kafful azah. 3 perkara. Akhlak yang mulia itu 3. Berwajah senyum, berseri muka dia, melakukan perbuatan yang baik dan menahan kejahatan daripada melakukan kejahatan. Ingat baik. Ini ayat penamak kita menarik. Mana ulama salaf ni, Abdullah bin Mubarak, dia tafsir husnul khuluq dengan 3 perkara. Apa dia? Muka senyum, suka buat benda baik, dan menahan diri daripada menyakiti orang lain. Kena seimbang. Kadang-kadang kita suka buat benda baik, suka bantu orang, tolong orang, kasih sayang kepada orang, Allah sayang kepada kita kan. Tapi perbuatan kita menyakiti orang lain, ini juga bahaya. Tidak seimbang. Maka kita jangan menyakiti orang lain, kita buat baik kepada orang. Dua-dua sekali kena ada. Ada setengah orang ni dia buat baik kepada orang, tapi dia menyakiti ramai orang. Kita kata itu pun tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bahaya percakapan-percakapan yang menunjukkan kita yang hebat, patah berucap, bahasa kita standard, dan isi kandungan kita kuat, orang lain itu lembek. Maka tamatlah kita bab husnul khuluq, bab akhlak yang mulia. InsyaAllah kita sambung lagi bab yang ke-74, babul hilmi wal anati wal rifqi, bab murah hati, berhati-hati, tidak gopoh dan lemah lembut dalam tindakan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.